Jadi tidak benarlah kalau kita ni berbangsa tetapi kita melukai hati bangsa-bangsa lain. Orang Cina tak boleh melukai Melayu, orang Melayu tidak boleh melukai hati orang Cina, orang India tidak boleh melukai hati orang Cina, orang Cina tidak boleh melukai hati orang India, orang India tidak boleh melukai hati orang Melayu tidak boleh melukai hati orang India. Kerana bukan hikmahnya Allah Ta'ala jadikan pelbagai bangsa, pelbagai keturunan ini untuk kita saling bermusuhan, saling menindas, apatah lagi saling berperang sehingga menumpahkan darah hanya semata-mata kerana berbeza bangsa, berbeza suku. Inilah yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Asabiyah, ta'assub, asabiyah yang difahamkan oleh orang kita ni ialah nasionalisme, tidak betul. Asabiyah yang dilarang tu. Laisa minna man da'a ila asabiyah. Bukan di kalangan kami, kata nabinya, mereka yang menyeru manusia dengan asabiyah. Apa makna asabiyah di situ? Asabiyah di situ ialah ta'assub. Apa ta'assub? Yakni kita menolongkan kelompok kita walaupun kelompok kita tu zalim, walaupun kelompok kita tu salah. Maka itulah asabiyah yang dilarang di dalam Islam. Artinya oleh kerana dia Melayu, maka walau dia salah pun kita bela. Tidak boleh begitu. Itu nasionalisme atau kebangsaan, asabiyah yang dilarang di dalam Islam. Ataupun kita mengunjing bangsa lain. Contoh jekyll lah itu. Ni kita boykot. Memanglah kali pertama tu kita nak marah. Siapa yang tak marah? Hati orang yang mempunyai, orang panggil dia panggil rasa ambil berat ni, pasti dia akan nak marah mula-mula. Kita tak boleh kata kenapa nak marah, tak boleh marah, kita tak boleh langsung nak tak boleh gitu. Kita tak boleh nak nyekat fitrah manusia. Marah tu pasti, tapi jangan marah tu dituruti berpanjangan. Tak boleh begitu. Apabila kita melihat bahawasanya ketuanya itu telah meminta maaf bagi pihak adiknya, yang telah sabqul lisan lah kita kata, terlancar lidah lah, atau terlancar tidak berfikir panjang lah dalam menulis atau berkata-kata dan sebagainya, maka abang dia sebagai ketua syarikat, dia telah minta maaf, menghulurkan kemaafan. Lagi pula kita melihat jasa-jasanya, membantu sekolah-sekolah agama, madrasah, menganjurkan program-program agama seperti Yayasan Budi Ihsan Malaysia ni. Masya Allah. Maka bila orang telah meminta maaf, kita hulurkanlah kemaafan. Kita memaafkan, dan jangan kita membangkit-bangkitkan tentang isu perkauman, kesukuan. Kerana bukan itu hikmahnya Allah Ta'ala menjadikan kita pelbagai suku, pelbagai bangsa. Allah Ta'ala menjadikan kita pelbagai suku, pelbagai bangsa ini li ta'arafu, supaya kita saling mengenal. Apa hikmah saling mengenal? Al-ma'rifatu syajarah wal mahabbatu thamarah. Saling mengenal, lagi pula saling mengasihi, saling berkasih sayang. Bagaimana timbulnya, bagaimana orang panggil dalilnya kita berkasih sayang? Iaitu adanya sifat saling menghargai. Saling menghargai itu tandanya kita tu berkasih sayang. Tu tidak menghina satu-satu budaya, tidak menghina. Jangan. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menegah. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala firman, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kamu mencaci maki manusia yang menyembah selain daripada Allah. Jangan mencaci maki manusia yang menyembah selain daripada Allah. Jangan. Kenapa Allah Ta'ala tegah kita mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah, tidak beragama dengan agama Islam? Fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Kalau kita mencaci maki orang bukan Islam, mereka yang tidak menyembah Allah,
fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Maka nanti mereka akan mencaci maki Allah. Mereka yang akan mencaci maki Allah, mencaci maki Rasulullah, mencaci maki syiar Islam, tu mencaci maki, menghina-hinakan Quran, menghina-hinakan masjid, menghina-hinakan azan dan sebagainya. Kerana apa? Daripada permulaannya kalau kita yang memulakan penghinaan tersebut. Kenapa mereka menghina? Adwan bighairi ilmi. Dari kerana rasa permusuhan tanpa mengetahui ilmu yang sebenar. Maka sebab itulah kesempatan juga saya di kuliah yang dibawakan yang ditajakan oleh Yayasan Budi Ehsan Malaysia ni, saya menyeru kepada saudara-saudara muslimin, sahabat-sahabat saya kaum muslimin, supaya kita tidak mencaci maki orang-orang yang beragama selain daripada Islam. Kita tidak mencaci maki kebudayaan mereka. Karena Allah Ta'ala sebut, kazalika zayyannas likulli ummatin amalahum. Kazalika, demikian itulah, zayyannas, kami menghiaskan pada manusia, likulli ummatin, bagi tiap-tiap agama. Bagi tiap-tiap agama atau bagi tiap-tiap suku, tiap-tiap bangsa tadi tu. Ummatin boleh dikatakan millatin, boleh. Likulli ummatin amalahum, akan amal mereka. Bagi mereka rasa mereka lah yang betul, duduk meniaga, duduk setuh kaki lembu dan sebagainya. Mereka rasa itulah amal mereka yang terbaik dalam mengabadikan kepada Tuhan mereka, dakwanya mereka. Maka jangan kita menghina. Jangan kita jangan. Tu kazalika zayyana likulli ummatin amalahum. Summa ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu yaksibun. Jadi nanti akhirat mereka semua, kita juga akan kembali kepada Allah, dan Allah lah yang akan mereka itu tidak benar pada amalnya. Jadi hiduplah kita ni berkasih sayang dengan manusia sekaliannya. Karena itu kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab, husnut tawaddudi ail al-mahabbati ilan nasi nisful aqli. Elok berkasih sayang kepada sekalian manusia, ilan nas ai ila jami'in nas, kepada sekalian manusia, nisful aqli, ialah separuh daripada akal. Maka kerana itu orang yang tidak ada sifat kasih sayang kepada manusia, yang zuruna ilan nas bi'ainil ghadab, melihat kepada manusia tu dengan mata yang kemarahan, bermakna dia tidak ada akal langsung. Itu bahaya tu. Tak ada akal langsung. Itu bahaya tu. Jadi kalau kita nak kita orang yang berakal, maka yanzur ilan nas, melihat kepada manusia bi'ainir rahmah, bi'ainil mawaddah, bi'ainil mahabbah, bi'ainil syafaqah, dengan mata cinta, mata kasih sayang, mata kasihan belah. Itu tandanya kita tu mempunyai Al-Bantani kama rawa Ibn Hibban wa Tabrani wal Baihaqi an Jabir bin Abdullah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, seperti mana barang ini, seperti mana hadis